طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك التواب الرحيم. Alhamdulillah, saya sangat tertarik dan juga sangat teruja dengan projek yang baru ini. Ramai sahabat-sahabat yang memberi komen yang baik berkenaan tentang projek ini. Ini saya menerjemahkan sebuah tulisan karya Syekh Ibn Uthaymin rahmatullah alaih berkenaan tentang fiqh dan juga maqasid nikah ataupun perkahwinan itu. Dan hal ini semakin saya menterjemah, saya tengah hafal menterjemah ini, saya dapati banyak poin-poin yang diketengahkan beliau itu sangat contemporary, sangat bersesuaian dengan keperluan semasa kita, ya. Keperluan semasa kita dan juga sangat dekat dengan masalah-masalah umat. Contohnya berkenaan tentang isu mahar ini, ya, mahar ini. Beliau bahaskan secara ringkas di dalam tulisannya ini, kita akan bacakan sebahagiannya tentang bagaimanakah waqi' mahar ketika beliau masih hidup itu, ya, sebelum 2000-an lah kiranya, sebab beliau wafat pada 1999 ataupun 2000. Dan pada ketika itu pun isu mahar ini khususnya di Saudi sudah naik dan juga naik secara mendadak, ya. Dan kita di Malaysia pun saya kira pada ketika itu sudah mula untuk naik dan menjadi kebiasaan untuk mahar ataupun untuk berian orang-orang khususnya yang berpendidikan tinggi, yang ada sijil, yang ada degree lah, ya, dinaikkan ke 20,000, disediakan dengan macam-macam persiapan yang lain. Dan hal ini berjentik hati Syekh Ibn Uthaymin dan beliau menulis karyanya ini berkaitan tentang nikah, tetapi di sela-sela perbahasan berkaitan tentang hukum hakam nikah itu diberi sentuhannya, ya, komentarinya berkaitan tentang isu semasa yang menjadi masalah besar dalam kalangan umat. Apabila mahar itu misalnya terlalu tinggi, maka yang berlaku ialah ini orang, nanti kita akan bacakanlah apa komen beliau, ini orang tidak mau kahwin dan seterusnya. Dan sebelum daripada itu beliau menukilkan sebuah athar daripada Sayyidina Umar dan juga hadis Nabi SAW berkenaan tentang jangan ditinggi-tinggikan mahar ini. Ya, kalau mahar ini pada hadis Nabi SAW, baginda tidaklah menafikan ataupun menidakkan bolehnya mahar itu diletakkan tinggi, tetapi menyatakan rasa terkejut baginda. Dan hadis itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim. As for kata-kata Sayyidina Umar ini diriwayatkan di dalam Tirmidzi. Nanti kita akan bacakan. Dan beliau bawakan ini juga bawakan komennya sendiri, ya, berkenaan tentang naik mahar di Saudi, di masyarakat dan juga kesannya. Okey. Kata beliau rahmatullah alaih, beliau nukilkan athar daripada Sayyidina Umar ini. Beliau katakan Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la taghlu suluqan nisa'i fa innaha law kanat makramatan fid dunya aw taqwa fil akhirah lakana awlakum biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wala asdaqat imra'atun min banatihi akthar min 12 awqiyah. Terjemahannya ialah jangan, kata Sayyidina Umar, ini merupakan perintah direct daripada beliau. Kata beliau, janganlah kalian memahalkan nilai mahar perempuan, kerana kalaulah yang kalian cari itu kemuliaan dunia ataupun ketakwaan di akhirat, sudah tentulah yang paling layak untuk itu ialah Nabi SAW. Rasulullah SAW, kata beliau, tidak pernah memberikan mahar kepada satu pun daripada istrinya, dan begitu juga tidak menetapkan mahar bagi anak-anak perempuannya
melebihi 12 auqiyah. Hadis ini asar ini diriwayatkan oleh Tirmizi, dan satu auqiyah itu lebih kurang 40 dirham wang perak, tidak lebih daripada 40 darab 12. Ini bilangannya itu agak sedikit, ya, agak sedikit, dan tidak mahal, ya, tidak mahal. Dan kata Syekh bin Utsaimin rahmatullah alaih, kenaikan harga mahar pada kebelakangan ini memiliki kesan buruk dalam masyarakat, di mana ramai lelaki dan perempuan enggan bernikah kerana mahar itu berada di luar kemampuan. Dan juga kaum lelaki, ya, yang bujang-bujang ini, kita inilah kata Syekh Utsaimin, menghabiskan masanya bertahun-tahun untuk mengumpul duit sebagai mahar, mas kawin. Kata Syekh, hal ini menjadi pintu kepada keburukan yang pelbagai. Ini disebutkan 3 perkara, ya, yang saya kira sangat menarik untuk kita renungkan semula dan juga fikirkan bagaimanakah hal ini juga sebenarnya tidak hanya terhad di Saudi, di tempat mana beliau hidup, tetapi sebenarnya menjadi masalah yang juga dikongsi di komuniti umat Islam yang lain di luar Saudi sendiri. Kata beliau pertama ialah ramai yang lelaki dan perempuan tidak mampu bernikah sebab ialah belanja yang lama sedangkan umur kita singkat, ya. Seumur kita singkat. Misalnya lah umur umat manusia ini lebih kurang 60 tahun. Itu yang baiknya. Kan dalam 60 tahun dan 10 tahun ataupun 20 tahun dihabiskan hanya untuk mengumpulkan belanja nikah ini ataupun mahar ini, maka dan apa yang sudah sebelumnya itu mungkin dalam 30 tahun ataupun 25 tahun. Maka bayangkan tempoh masa itu dihabiskan untuk berapa banyak masa yang dihabiskan untuk mengumpul duit untuk nikah ini, khususnya bagi keluarga yang tidak senang lah, ya, tidak senang. Maka urusan untuk mengumpulkan belanja itu sukar ataupun susah, yang akhirnya jadilah macam cerita Piramli itu, pinjam duit sana sini dan akhirnya terpaksa berhutang, dan bila mana bergaduh dan akhirnya cerita hutang itu diungkit dan seterusnya, mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. So kata Syekh, bila mahar tinggi, pertama ialah ramai lelaki dan perempuan tidak mampu untuk bernikah. Yang kedua ialah, kata Syekh, keluarga perempuan hanya memandang banyak atau sedikitnya mahar. Ini pun satu juga, ya. Dia bukan hanya terhad di Saudi, rupanya di semua tempat lah saya kira. Keluarga perempuan, kata Syekh di sini, hanya memandang banyak atau sedikitnya mahar. Mahar itu menurut kebanyakan daripada mereka ialah kadaran apa yang boleh dikaut daripada lelaki yang hakikatnya dibayarkan untuk dikahwinkan dengan isterinya. Kata Syekh, sekiranya mahar itu banyak, mereka akan kahwinkannya dan mereka langsung tidak memikirkan tentang akibat dan juga masa depannya. Ini orang tidak tengok lagi latar belakang orang itu. Asalkan berduit, asalkan kaya, bolehlah tanggung anak saya ini, ya silakan kahwinlah dengan dia. Tetapi tidak dinilai bagaimana latar belakangnya, budi pekertinya, ya. Seakan-akan didiskonkan sebab kemampuan untuk membayar nilai mahar itu. Tapi kata dan Syekh cerita lagi di sini, sekiranya mahar itu sedikit, mereka akan tolak pinakan lelaki itu meskipun dia itu seorang yang beragama dan juga berakhlak mulia. Ini masalah kedua. Bila mana mahar itu diletakkan ataupun perimeter mahar itu dan mengahwinkan antara dua mempelai itu diletakkan pada kemampuan pihak lelaki atau suami itu untuk membayar mahar. Dan akhirnya, ya, apabila lelaki dan perempuan tidak mampu untuk bernikah, muncullah pelbagai lagi masalah-masalah yang lain, ya, apatah lagi zina dan benda-benda yang bermasalah itu. Hatta ini kisah yang kita pernah dengar sendiri, berapa ramai orang yang terpaksa membiasakan diri mereka dengan menjadi LGBT kerana tidak ada lagi cara yang baik ataupun yang betul
untuk melunaskan keperluan biologi lelaki itu ataupun perempuan itu, maka mereka terpaksa juga akhirnya didorong melakukan maksiat ke arah itu. Jadi tengok bagaimana teruknya kesan daripada meninggikan mahar ini. Ini baru sikit dinyatakan oleh Syekh. Dikatakan di sini keluarga perempuan hanya memandang memandang banyak atau sedikitnya mahar itu. Kita ni dinilai. Saya dinilai berdasarkan duit kita. Saya teringat dengan satu pantun, ya, bukanlah pantun, macam kata-kata lah, ya, daripada kawan saya di sekolah dulu. Katanya, begitu banyak aku berbudi, emas juga dilihat orang. Betul, itu realitinya. Walaupun realiti itu tidak bagus dan realiti itu pahit, tetapi inilah yang menjadi masalah. Dan dia sebenarnya dipuncakan, disebabkan oleh kebiasaan meninggikan harga mahar ini. Kita andaikanlah kalau harga mahar itu diletakkan dalam kadar ataupun bilangan yang sederhana saja, ataupun yang bersesuaian lah, ya, tidaklah sampai ke tahap orang tidak mampu untuk meminang ataupun berkahwin itu. Saya kira tidak ada isu ketamakan ini, ya, keluarga perempuan yang hanya memandang banyak atau sedikitnya mahar itu. Tapi apabila orang biasa melihat itu, dan itulah yang menentukan statusnya ataupun menentukan baik buruknya, ya, itu jadi penanda lah, ya. Dan juga bukti bahawa banyak orang berfikiran singkat dan akhirnya memutuskan untuk mengkahwinkan anak-anak mereka dengan sesiapa saja asal mereka berduit. Walaupun duit itu penting, tetapi yang dinyatakan oleh Syekh di sini, apabila mahar itu ditinggikan, maka menjadi kebiasaan masyarakat kita atau sebuah masyarakat itu untuk menilai seseorang hanya berdasarkan kemampuan ekonominya dan tidak menilai aspek-aspek lain yang sebenarnya boleh jadi lebih penting daripada kemampuan ekonomi lelaki itu. Siapa ni? Syekh Ahmad Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Nah, itu yang kedua, ya. Itu yang kedua berkenaan tentang kesan tingginya mahar ini. Yang ketiga ialah, dan ini saya kira sangat penting juga untuk difahami dan juga direnungkan. Kata beliau, apabila di belakang hari hubungan suami dan antara suami dan isteri mengeruh dan juga menjadi buruk dan maharnya pula mahal. Contoh yang maharnya 50,000. Kita andaikan 50,000 maharnya, Masya Allah, ya, sultan, ya. Dan di belakang hari berlakulah pergaduhan antara suami isteri ini. Pada kebiasaannya, kata Syekh, pada kebiasaannya si suami ini enggan bercerai dengan istrinya dengan cara yang baik dan juga ihsan. Nah, karena mahar yang tinggi itu, bahkan dia, kata Syekh, si suami ini akan menyakitinya, akan buat isteri dia itu penat, ya, buatlah macam-macam masalah, buat jealous kah, ya, curang, lalu sengaja ditunjuk-tunjukkan kepada istrinya sampai istrinya itu didera secara psikologis, secara mentalnya, secara fizikalnya didera, yang kononnya agar si isteri itu akan memulangkan sebahagian daripada mahar itu. Ya, ini contohnya dipulangkan dan diminta cerai, khulu' lah, dengan cara khulu'. Khulu'nya ni si isteri menebus cerai dalam bahasa kita. Berbeza dengan cerai, ya, berbeza dengan cerai yang biasa suami yang mengatakan cerai. Tetapi dalam setengah keadaan isteri boleh pergi ke hakim dan minta agar hakim mendengar permohonan khulu'. Itu khulu' maksudnya melepaskan diri ataupun memecat lah, sebagai contoh. Istilah khulu' itu memecat. Contoh kita pakai baju khulu'. Khulu' tu maksudnya kita memecat baju kita, sebagai contoh.
Maka dalam hal ini seakan-akan suami itu dipecat dengan syarat dipulangkan sebahagian daripada mahar itu melalui khulu'. Jadi ini jahat ini. Mahar mahal dibagi, tapi bila mana timbul isu di belakang cerai, mau cerai tidak boleh. Saya tidak boleh lepaskan kau. Sebab apa? Sebab mahar kau mahal, jadi aku mau sikit balik. Aku mau balik mahar itu. Maka boleh aku lepas ceraikan kau tapi dengan khulu'. Tapi kalau tidak kau bayar, maka aku akan sakitkan kau, aku akan dera kau dan seterusnya. Kebiasaannya ini apabila Syekh Ibn Uthaymin, ini faedah jugalah untuk sahabat-sahabat yang mungkin mendengar. Apabila Syekh Ibn Uthaymin kata kebiasaannya, Syekh bercerita tentang kebiasaan yang hakiki kerana beliau merupakan seorang qadi, seorang mufti, mufti besar selain daripada Syekh bin Baz sebagai mufti am. Begitu juga ramai ulama-ulama di Saudi yang menjadi mufti-mufti kecil dan juga rujukan di dalam isu-isu agama di sekitar Saudi itu. Di antaranya Syekh Ibn Uthaymin ini. Maka of course begitu banyak isu enggan menceraikan ini berlaku di sekelilingnya yang akhirnya membawa dan juga mendorong dan mengakibatkan kepada masalah yang begini ini. Menyakiti isteri, membuat isteri penat, sampailah isteri yang sendiri meminta khulu', meminta menebus cerai. Kalau mahar itu kurang, kalau mahar itu kurang ataupun sedikit, sudah tentulah urusan cerai itu akan menjadi mudah tanpa menyakitkan isteri itu, Ini 3 akibat daripada meninggikan mahar itu menurut Syekh Ibn Uthaymin, yang saya kira sangat penting untuk kita fahami dan juga untuk kita tengok cerminannya dalam masyarakat kita sendiri, khususnya bagi orang-orang kaya, ya, ataupun orang-orang yang ini meninggi-tinggikan kadar mahar dan akhirnya tidak memikirkan tentang masa depan, ya. Ada orang dikahwinkan dengan siapa saja, khususnya di kawasan pedalaman di Sabah ini, anak-anak muda yang perempuan, ya, anak-anak dara perempuan yang berusia 14 tahun, 15 tahun, 13 tahun yang sudah datang haid dikahwinkan dengan orang yang boleh yang seumur bahkan lebih tua daripada bapaknya kerana orang itu ada duit. Maka di mana hikmah daripada perkahwinan itu, mawaddah sakinah, mawaddah warahmah itu, kan? Dan dikahwinkan atas kononnya ekonominya stabil, tetapi mental dan juga perasaan anak dara perempuan yang dikahwinkan itu, si isteri itu langsung dikompromikan, dinilai sebagai perkara kedua. Kalau ada duit kononnya boleh bahagia dan seterusnya. Itu satu perspektif yang salah dan juga bermasalah. Tetapi kita andaikan kalaulah mahar ini dimudahkan, maka orang tidak akan bersifat terlalu materialistik di dalam soal kahwin ini, ya. Mahar itu bila mana dipermudahkan, maka sesiapa saja orang yang misalnya orang yang baru belajar lah, ya, masih belajar di bangku universiti, dia ada kemampuan tetapi tidaklah sebegitu mampu macam orang yang sudah ada career, tetapi dia memiliki masa depan yang baik, dia orang yang pintar, dia orang yang yang insyaallah bila mana dia sudah habis belajar di universiti, dia akan boleh bawa dirinya dan juga boleh pergi jauh lah dengan bakatnya itu. Maka jangan dihalang orang begini, ya, kalau dia mau kahwin dan juga perlu untuk berkahwin, tetapi dibantu. Nah, okey. Kemudian kita sambung, ya, baca kata-kata Syekh. Kalaulah manusia itu kesemuanya bersederhana dalam urusan mahar ini dan juga saling membantu dalam menyediakannya, dan orang-orang besar memulakan pelaksanaannya, yakni melakukan projek ataupun program, ya, membantu anak-anak muda yang mahu bernikah, dan ini berlaku juga, ya, di beberapa negeri lah di Malaysia ini sekarang ni, alhamdulillah. Tidak silap saya, Kelantan ada,
kalau orang yang mau berkahwin tu dia bagi bantuan RM1,000. Selangor pun ada. Kalau di Saudi sendiri, ketika saya belajar dulu ya, di Madinah itu amirnya, governor Madinah itu sendiri yang mengeluarkan belanja. Of course mestilah ada belanja di allocate ya, dia tarik daripada sana sini. Dan program itu dia yang initiate. Untuk membuat majlis akad secara beramai-ramai. Majlis akad nikah secara beramai-ramai bagi peringkat Madinah itulah ya, dan setiap daerah atau negeri itu masing-masing dengan programnya. Dan itu saya kira menarik dan juga penting, macam disebut oleh Syekh di sini. Orang-orang besar pun perlu ambil peranan. Perlu ambil peranan dalam menyelesaikan isu-isu anak muda ini, khususnya yang mahu berkahwin, yang mahu berumah tangga ya. Kita jangan pandang rendah, sebab isu sekarang, antara isu yang terbesar juga ialah isu kurangnya populasi dan juga kadar mortality bayi yang rendah sebenarnya di Malaysia ini. Tidak ramai, tidak banyak bayi-bayi yang dilahirkan. Dan ini kalau dilihat dari segi dalam jangka masa panjang, memudaratkan ekonomi, memudaratkan politik, dan juga memudaratkan kita sebagai sebuah masyarakat itu. Maka sebenarnya memudahkan urusan mahar dan selanjutnya menggalakkan orang untuk berkahwin ini kalau boleh dilakukan dengan cara mensederhanakan belanja mahar itu, saling membantu. Orang tidak mampu, kita top up belanja, kita top up duit untuk memudahkan mahar. Dan juga yang ketiga, kata Syekh, orang-orang besar memulakan ataupun initiate program untuk memudahkan anak-anak muda yang mau kahwin ini dikahwinkan. Kalau orang tua orang tua susah lah ya. Kalau orang tua mau berkahwin semula pun mau dibantu, itu kita sukar sikit lah ya. Kita mau bantu ni anak-anak muda. Kata Syekh, sudah tentulah kebaikan yang banyak terhasil dalam sebuah masyarakat itu kesentosaan dan juga perlindungan kebanyakan lelaki dan wanita daripada zina, daripada terjebak daripada LGBT, daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang haram itu, dan barakah dalam sebuah masyarakat. Itu saya katakan tadi ya, kalau kita tengok pada zaman sekarang ini, sebenarnya kadar orang melahirkan itu sangat kurang, especially lepas PKP ni. Tidak ramai orang yang walaupun orang katalah sebab PKP dia lah ramai yang mengandung. No, basically yang katanya mengandung itu pun yang sudah berkahwin. Tetapi yang kita maksudkan dalam kalangan orang-orang yang muda ini, yang berpotensi untuk yang berpotensi dan juga yang sehat ya, dan mampu untuk melahirkan anak-anak yang banyak, tetapi tidak mampu. Sebab apa? Sebab ialah belanja itu yang semakin tinggi. Maka harus difikirkan dan juga diselesaikan secara bersamalah ya. Kata Syekh, itulah kebaikan yang banyak akan terhasil dalam masyarakat bila mana anak-anak muda dibantu dalam urusan mahar ini. Yang fikiran saya tadi teralih ya, bila mana Syekh sebut ta'awun itu pun saling membantu itu dalam soal mahar. Tidak semestinya dibantu itu dalam membayar mahar saja, tetapi boleh juga dibantu daripada segi menyediakan barang-barang kahwin, belanja majlis walimah itu pun kita di Malaysia ini ya, ada setengah bangsa kalau tidak berkenduri besar-besaran, maka itu bukanlah walimah. Walaupun pada ini kembali kepada kemampuan dan juga adat lah ya, dan juga kebiasaan sistem masyarakat. Tetapi yang sewajarnya itu dilihatlah keadaan si mempelai ini, dia ini mampu atau tidak untuk majlis-majlis yang mewah ya, sebegitu. Dan kita tidak mahu menjadi masalah besar di belakang hari nanti, macam kes tadi, maharnya tinggi tapi bila mana terjadi pergaduhan penceraian, dia tidak mau menceraikan istrinya, dia sakiti istrinya, akhirnya istrinya
terpaksa meminta cerai dengan cara khulu' dan seterusnya itu. Dan kalau tidak mampu, maka teruslah diseksa sampai isteri itu mampu untuk membayar khulu'nya. Okey. Membantu dalam menyediakan walimah. Nah, dan ini menjadi kebiasaan bukan di sini. Saya tidak tahu kalau di KK ataupun di Sabah ini adanya budaya ini. Mungkin ada tapi terpencil. Bagaimana di sahabat-sahabat saya di Afrika, ya, di Afrika dulu. Tidak silap saya, sahabat saya daripada Senegal, daripada Ghana. Apabila adik-beradik mereka kahwin, maka adik-beradik yang lain, ya, sama ada sudah kahwin ataupun belum, dia akan bantu untuk menyediakan bahan-bahan untuk walimah itu. Contohnya, si A kahwin, maka B akan sediakan air, C sediakan kemah dan kerusi, D sediakan pentas dan seumpamanya untuk majlis-majlis walimah itu. Dan ini saya kira satu perkara yang kalau dibiasakan pun insya-Allah akan memudahkan urusan nikah kahwin ini. Memudahkan urusan nikah kahwin dan orang pun seronok untuk kahwin. Selain daripada mengurangkan ataupun paling tidak mensederhanakan kadar mahar itu. Sebab kalau kita tidak sederhanakan, kita khawatiri, ya. Contoh macam sekarang ini dibiasakan orang yang ada degree, contohnya 20,000 beriannya. Itu termasuklah juga mahar di dalam itu. Tetapi semua sekali 20,000. Dan hal ini tinggi, ya. Mahar 20,000 ini sebenarnya tinggi. Tapi kita seakan-akan tidak ada pilihan ataupun tidak tergerak untuk berunding ataupun membincangkan pilihan itu. Sedangkan kita sekarang ini berada dalam inflasi. Logically, kurang kan lah. Orang tidak ada duit, kurang kan mahar itu sebab inflasi. Tetapi ialah yang menetapkan mahar ini pun macam dikatakan oleh Syekh bin Uthaymin tadi, hanya melihat kita berdasarkan kemampuan kita untuk membayar itu. Kita dinilai baik kalau kita ada duit. Ya, begitu banyak aku berbudi, emas juga dilihat orang. Dan ini satu realiti yang pahit tetapi tidak baik untuk diteruskan. Kalau disederhanakan kadar mahar itu, insya-Allah, ya, orang pun bermotivasi lah untuk berkahwin dan mudahlah anak-anak yang muda yang misalnya yang sudah habis belajar, dia boleh terus fikir untuk membina rumah tangga dan seterusnya. Saya menggalakkan itu. Keluarga tradisional perlu, ya. Keluarga tradisional perlu. Walaupun saya sendiri belum lagi berkahwin sebab belum berjumpa orang yang sesuai itu. Akan tetapi saya secara pribadi saya sangat sokong kalau ada orang-orang yang mau berkahwin. Silakan kahwinlah. Ya, sebab kita berdepan dengan macam-macam masalah sekarang ini, di antaranya ialah bagaimana kaum LGBT cuba untuk membiasakan kononnya keluarga moden, ya, keluarga moden, mereka namakan keluarga moden, di mana lelaki berkahwin dengan lelaki itu mereka cuba untuk normalize, biasakan. Kita tidak mau itu. Kita mau biarlah keluarga yang dianggap tradisional ini keluarga yang betul lah, yang boleh menghasilkan zuriat. Ini yang menjadi populer dan juga ini yang dibiasakan di Malaysia. Okey. Dan semuanya kembali kepada isu mahar ni juga. Okey, kata Syekh, akan tetapi menyedihkan sekali di mana orang ramai pada hari ini berlumba-lumba untuk meninggikan harga mahar dan menokok nambah pada benda yang menjadi mahar. Contohnya mahar, dan ini cerita tentang okey, saya bacalah dulu, ya. Setiap tahun mereka akan menambah benda-benda baru sebagai mahar yang tidak diketahui dan dibiasakan sebelum itu. Kita tidak tahu kemanakah penghujungnya hal ini, kata Syekh. Jadi, dan ini betul berlaku. Kami saya lah berseluruh dengan ada seorang Syekh kami, Syekh Abu Ali hafizahullah taala, tentang di Saudi dulu, Syekh yang sangat-sangat banyak membantulah
kami pelajar-pelajar Malaysia khususnya daripada Sabah dalam isu student life dan juga kehidupan di Madinah itu secara umum. Hafizallah ta'ala, Syekh yang baik, sangat baik. Dan Syekh kata, kalau kamu mau kahwin dengan orang Arab, dia kata orang Arab Saudi lah ya, kamu kahwin dengan orang Arab boleh, itu yang masalah. Paling minimum, paling minimum ya, paling bawah, sediakan 80,000 rial. Ya Allah, 80,000 rial. Sediakan, kata Syekh, sediakan 80,000 rial, sediakan rumah, sediakan kereta, sediakan bibi ataupun orang gaji. Sudah disediakan ini semua, barulah dikawinkan. Jadi ini kata Syekh Ibn Uthaymin, ini apa yang disebutkannya ini betul. Yang mahar sebelum itu boleh jadi lebih murah daripada 80,000 ini. Tetapi pada zaman itu sekitar 2011 2012 ya. Saya ingatlah soalan ini dan Syekh pun cakap direct. Okey, kalau you mau kahwin boleh 80,000. Dan yang biasanya orang-orang Saudi ini sama ada orang 100,000 mahar. Dan ditambahlah benda-benda baru. Bibi mesti ada 2 ya, ataupun siapa-siapalah dan seterusnya. Hal ini kata Syekh, kita tidak tahu ke manakah penghujungnya hal ini. Syekh Ibn Uthaymin sambung, katanya, sebagian orang pula, khususnya orang Badui, yakni orang yang hidup di padang pasir, mempermudahkan cara dengan menangguhkan bayaran sebahagian mahar. Misalnya, si suami dinikahkan dengan maharnya separuh sekian dan separuh lagi dibayar kemudian dalam tempoh setahun ataupun kurang ataupun lebih daripada itu. Kata Syekh, cara ini meringankan pihak suami sebenarnya. Yes, orang pun motivated untuk kahwin, untuk membina keluarga usrah muslimah itu, dan insyaAllah moga-moga Allah SWT membuka pintu keberkatan selepas kahwin itu dan memudahkan urusan untuk mencari nafkah bagi suami. Dan hal ini kita musyahad, kita sendiri menyaksikannya. Apabila orang-orang yang susah, dia bujang dan dikerja yang biasa-biasa saja, tapi selepas dia kahwin, selepas dia ada anak dan seterusnya lah kisahnya ini, Allah SWT buka pintu rezeki bagi dia. Dan atas sebab itu, bila mana dia itu musyahad, kita sendiri saksikan, maka kita tidak lagi syak wasangka dengan kuasa Allah SWT, dan juga kita tidak lagi syak wasangka akan hikmah daripada berkahwin ini ya. Sebab disebutkan juga dalam karya ini sebenarnya jangan takut untuk bernikah, sebab bernikah ini Allah SWT akan tanggung rezeki orang yang bernikah itu. Begitu juga kalau misalnya takut tidak boleh tanggung anak, tetapi Allah SWT juga yang akan menanggung anak itu pada hakikatnya. Dengan ini Allah SWT akan mudahkan pintu-pintu rezeki bagi kita. Jangan saja ibu bapanya itu berputus asa. Dan hal inilah ya yang sangat penting untuk kita fahami dan juga hayati secara bersama lah ya, tentang mahar, tentang perkahwinan. Isu perkahwinan ini sangat penting. Saya bukan cerita tentang saya. Ada orang mungkin dia boleh terfikir ya, engkau ni bujang, kau cerita pasal kahwin. Of course lah kahwin itu penting untuk kau, tapi kau tak fikir tentang nafkah dan sebagainya. Tidak. Even kalau lah saya sudah berkahwin pun, saya akan kata bahawa berkahwin ini salah satu perkara yang penting dalam membina sebuah masyarakat yang bina sebuah masyarakat. Kalau tidak ada kahwin, tidak adalah sebab melahirkan anak dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat. Maka kalau itu asalnya itu pun ya, sudah bermasalah, lahir anak luar nikah, dan kita boleh tengok sendiri bagaimana anak-anak yang di luar daripada nikah ini selalunya apabila mereka menjadi besar menjadi beban untuk
orang tua mereka, sebab sukar untuk ditarbiyah, sukar untuk dididik. Dan yang kita mahukan ialah seperti mana yang yang dinyatakan oleh Allah SWT, sakinah, mawaddah warahmah, itu barakah bagi kehidupan kita, dan seterusnya barakah bagi masyarakat kita di Malaysia secara umumnya. Itu penting. Kita balik isu dalam memahami isu perkahwinan ini semua, kita kena rujuk juga kalam para ulama, ya. Dan semalam saya berborak dengan seorang sahabat saya, Hafizahullah Ta'ala, seorang ustaz, ya. Ceritalah tentang buku ni, dan juga ada beberapa persoalan lain yang saya ingin tanya dengan dia berkenaan isi buku ni juga. Dan kami semua, saya kira hal ini hanya berlaku di Sabah, di kursus perkahwinannya. Saya sudah ambil kursus perkahwinan dulu, dan saya tidak boleh lah, saya sangat kecewa sebenarnya dengan kursus itu. Tidak saya didedahkan dengan isu-isu yang realiti seperti mahar ini, jangan sakiti istri dan seumpamanya. Tetapi I think for most of the half of the day, semuanya yang diceritakan ialah isu apa? Isu tentang isu dalam kain. Saya kata semalam, ini lucah ini. Separuh masa saya dalam kursus itu semuanya tentang lucah. Saya ingat lagi alegori ataupun perumpamaan yang digunakan oleh ustaz itulah, ya. Kita ni siapa-siapa datang yang berkopiah ataupun datang ni kemudian yang memberi ceramah dipanggil ustaz. Tidak, dia sebenarnya cerita benda yang lucah itu. Okey, you nak sentuh tentang hubungan kelamin, ambil masa 15 minit, sudah, tutup di situ. Tutup di situ. Kenapa sampai setengah hari bodohnya diluangkan masa kursus kahwin itu cerita tentang kena kayuh bersama, kayuh pelan-pelan dan seumpama itu. Bagi balik masa saya. Saya tidak mau dengar cerita-cerita begini. Saya ingin dengar cerita seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh bin Uthaymin dalam bukunya. Cerita pernikahan yang hakiki. You know? Tentang isu masyarakat. Ini apakah kebaikan daripada nikah ini, dan juga apakah persiapan mental, persiapan fizikal yang perlu ada dalam suami isteri. Dan ini kesihatan sebagai contoh, kan. Sebagai contoh, jangan suami menyembunyikan kelemahan-kelemahan ataupun sakit yang dia ada, takut nanti akan memudaratkan isteri. Dan when I tell you HIV di Malaysia ini pun sebenarnya agak banyak kerana banyak suami-suami, ya, saya katakan suami-suami yang melakukan hubungan dengan lelaki-lelaki di luar, akhirnya dan tanpa protection apa semua, balik bawa HIV itu kenakan kepada isteri, kenakan kepada anak. Dan ini banyak berlaku, dan ini menyedihkan juga. Dan saya ingat saya tidak pernah disentuh dalam kursus kahwin itu. Isu kesihatan dan juga isu perlunya bersikap terbuka antara suami isteri. Isu mahar ini kenapa tidak disentuh? Penting, kan, kita tahu walaupun memanglah orang yang sudah berkahwin itu orang ada kesepakatan di orang tersendiri, tetapi paling tidak sudah ditegur dan sudah diingatkan isu mahar ini isu yang penting. Takut nanti jadi macam yang akibat ketiga tadi. Nanti kalau maharnya mahal, bergaduh, akhirnya si suami tidak mau menceraikan dengan cara yang baik, dan isteri pula yang didera, dan isu-isu yang seperti ini. Jadi itulah, ya, pentingnya menyediakan mahar yang sederhana, jangan pula tanpa murah. Isu kita ni mau free, yang free itu yang dicari. Tidak boleh, tidak boleh, mesti ada juga walaupun sedikit mahar itu. Ini bukan ini ubat ini, jangan nanti fikir macam-macam, ini herba. Saya suka herba ni. Okey, difahamkan di sini, perlu sama-sama dibiasakan tafqifun nas, ya. Dan ini antara niat saya kenapa saya menterjemahkan buku
Syekh Ibn Uthaymin ini. InsyaAllah akan terbit buku dan terbit dengan mungkin sekitar tidak sampai 100. Saya rasa ini mungkin dalam 40 ke 60 muka surat. Very light dan juga mudah insyaAllah untuk orang baca. Untuk orang baca dan juga orang hayati insyaAllah. Dan penting. Sebab apa? Itulah kursus-kursus kahwin yang ada di saya kira lah ya di Sabah ini dan juga di Malaysia secara umumnya belum lagi on par dengan apa mesej yang cuba disampaikan di dalam buku fiqh dan juga maqasid nikah ini. Of course kita memang mahu meringankan, tetapi kenapa pula sampai separuh muhadarah, separuh hari ceritanya tentang benda dalam kain saja. Ini isu besar dalam kursus kahwin yang mungkar lah. Saya kata ini mungkar. Kemungkaran dalam kursus kahwin. Sebuah kajian lapangan. Boleh dibuat kan paper ni. Jadi penting untuk kita fikirkan semula. Moga-moga Allah SWT membuka pintu rezeki kita semua dan menyelesaikanlah ya isu-isu yang mungkin tentang mahar. Sebab mahar ini memudahkan cara untuk orang berkahwin ya. Orang berkahwin mendapatkan zuriat yang soleh, solehah, membina masyarakat yang baik dan juga yang sejahtera insya-Allah taala. Dan semuanya bermula daripada persiapan perkahwinan itu. Sebab itu kalau kita tengok fiqh Islam ini, fiqh Islam secara umumnya dibagi para ulama kepada 4 ataupun 4 unit besar. Ya, 4 unit besar. Pertama ialah fiqhul ibadat. Fiqh ibadat ni solat, puasa, zakat, haji dan seumpama itu. Yang kedua ialah fiqhul muamalat. Muamalat ni jual beli, hutang, apa lagi? Yang seumpama itulah ya. Jual beli, hutang dan perkara yang sewa, tempahan, salam dan seterusnya. Ini pun bab yang besar juga ni ya. Dan yang ketiga ialah fiqhul usrah. Meskipun di bawahnya itu hanya 3 topik. Nikah, cerai dan juga rujuk. Nikah, cerai NCR lah, nikah, cerai, rujuk. Tetapi kerana kepentingannya itu para ulama meletakkannya sebagai satu rubuknya, unit keempat. Dan yang terakhir ialah fiqhul jinayat dan hudud, qisas dan seterusnya. Jadi 4 tengok bayangkan fiqh nikah yang kita bahaskan ataupun Syekh bahaskan dalam buku ini mewakili 1/4 daripada fiqhul Islam. Pentingnya isu nikah ini bukan hanya melibatkan tentang hubungan suami isteri itu saja ya, tetapi juga melibatkan tentang pembinaan masyarakat yang baik insya-Allah taala. Jadi saya kira penting untuk kita perbanyakkan lagi bahan-bahan bacaan berkenaan tentang fiqh nikah ini dengan kadar yang mudah lah ya. Kalau saya tengoklah buku kursus perkahwinan itu, saya ada di sini, memanglah dibagi free. Tak tahu dia bagi free ataupun disekalikan dengan yuran kursus tu. Buku tu tebal. Saya tidak kejap. Saya rasa ada contohnya di sini yang lebih kurang. Buku tu agak tebal. Yes, lebih kurang lah 2 buku ini ataupun tambah lagi 3. 2 lah ya, 2 mungkin ataupun 3 buku ini. No. This is right tebal itu. 3 buku ini semuanya cerita tentang gerbang perkahwinan, buku hijau tu. Saya tidak tahulah sekarang ni apa sudah warnanya. Tapi waktu saya berkursus dulu dibagilah buku hijau itu dan memang diterangkan semua ini. Tetapi saiznya itu distracting sebenarnya. Ya, mengganggu psikologi juga. Mengganggu psikologi kita untuk membaca. Kalau saiz itu ringan, tipis, insya-Allah habis. Orang akan baca. Orang akan try untuk habiskan. Tapi bila mana saiz itu tebal, macam saya tunjukkan tadi, people will be easily demotivated to finish the book. Sedangkan isi dalam buku gerbang perkahwinan itu baik, bagus. Tapi itulah diterbitkan dalam bentuk yang tebal. Jadi saya sendiri pun tidak larat
dan juga tidak selera untuk membacanya. Apatah lagi setelah diisi dengan ceramah-ceramah lucah seperti itu, jadi kita tidak makinlah kita marah ya. Kita serius mau masuk kursus kawin nih, ada sijil tuh di atas, tiba-tiba diisi dengan benda-benda yang tidak baik. Jadi sepatutnya itulah ya, siapa-siapa yang handle khusus kawin ini pikir-pikirlah ya, kita ini membentuk masyarakat, bukannya untuk mengaut duit saja ya. Kursus tuh memang ini dibayar dan seumpamanya, dan berapa banyak sudah ya, yang masuk dalam account itu. At least hargailah masa orang. Hargai masa orang. Dan juga semoga Allah SWT memudahkan urusan perkahwinan bagi saudara-saudara kita umat Islam di Malaysia ini dan di seluruh dunia lah untuk berkahwin. Semoga Allah SWT memberkati perkahwinan itu, karena ini janji Allah SWT, siapa yang berkahwin untuk menjaga kehormatannya, Allah SWT akan kurniakan dia rezeki. Wa man yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah SWT dalam surat Talak ayat 4. Ini biasa orang hafal sebagai ayat 1000 dinar ya. Tapi dia tidak mau tadabbur ayat 1000 dinar itu. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan kurniakan dia rezeki daripada pintu-pintu yang dia tidak sangka-sangka. Ya, tidak sangka-sangka. Dan begitulah yang kita selalu nampak, rezeki-rezeki Allah SWT mudahkan bagi orang yang sudah berkahwin dan juga menjaga dirinya dengan pernikahan ini, insyaallah taala. Panjang pula ceritanya ya. Begitulah kita ya. Saya sudah lama tidak berlive ini, apalagi tengah malam ini. Insyaallah saya akan sambung lagi menterjemahnya. Sekarang ini sudah hampir ke halfway lah. Bukan halfway, ini sudah ada 10 fasal, saya sudah fasal ke-8. So 70%, lagi 30% insyaallah kita coba siapkan dalam tempoh 2 atau 3 hari ini, kita finalize dan kita akan serahkan kepada penerbitan insyaallah taala. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.